Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Wow, satu ketika ataupun beberapa bulan yang lalu gempak apabila seorang pemandu lori memberikan ancaman bunuh kepada Perdana Menteri kita sehingga sanggup kononnya membayar RM 5 juta bagi sesiapa yang boleh melakukannya. Jadi hari ini dalam satu pembacaan saya dalam satu artikel yang ditulis oleh seorang penulis bernama Ahmad Mursi yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda, bahwa apa yang dikatakan oleh penulis ini bahwa pemandu lori itu menjadi mangsa doktrin, ya, menjadi mangsa doktrin kawaris, ya, daripada sebuah parti pembangkang, katanya adalah parti PAS. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, izinkan saya untuk membaca kenyataan ataupun artikel berita ini yang menyatakan bahwa pemandu lori menjadi mangsa doktrin kawaris PAS. Itu antara tajuk artikel ini. Jadi kalau kita lihat intipati, ya, katanya saya sedih membaca kisah pemandu lori di penjara 6 bulan kerana akibat menawarkan RM 5 juta untuk sesiapa yang boleh membunuh PMX. Sedih kerana dia telah menjadi mangsa akibat terinspirasi dari doktrin politik kawarij PAS atas dasar semangat pertahanan Islam. Katanya lagi kita hanya kerja hanya pemandu lori, menanggung 2 anak berumur 7 dan 8 tahun. Isteri tidak bekerja, menanggung ibu yang sakit jantung, kelengkapan sekolah anak belum dibeli dan hutang keliling pinggang. Tentulah tentulah tidak ada sebarang justifikasi untuk mewajarkan tindakan jenayahnya. Pengajaran perlu diberi kepada masyarakat. Namun katanya ini adalah satu daripada beribu-ribu contoh fikrah kawarij meresap dalam jiwa penyokong PAS dan diluahkan di media sosial. Ramai membuat ugutan dan melakukan dosa besar kasaf kerana pimpinan PAS telah mencipta persepsi bahawa hal itu adalah wajar demi perjuangan. Tambah lagi, saya kesihan kerana satu masa nanti mereka akan tersedar bahawa pemimpin PAS telah menyesatkan mereka. Mereka muflis akibat mempermainkan maruah peribadi. Pemimpin PAS di atas pula enjoy dengan gaji dan elawan ahli parlimen yang besar. Pencen berlapis-lapis, sekurang-kurangnya nikmat di dunia. Haji Hadi katanya yang dulunya menanam dan mencetus fenomena kawaris kini hidup dengan pencen sebagai menteri besar, duta khas bertaraf menteri, ahli parlimen, adun pencen berlapis-lapis. Rakyat miskin yang kurang berpendidikan dan terinspirasi dengan doktrin kawaris akhirnya menjadi mangsa, katanya. Oh, ini satu ulasan dalam artikel ini memang satu yang panas dan padu sahabat semua. Katanya lagi, hentikanlah doktrin melampau hingga pupuk kebencian seolah-olah melawan musuh Islam dan halal darah sebelum tragedi Memali berulang. Fokuslah isu polisi dan negara, katanya. Itu dia sahabat-sahabat semua, antara kenyataan ataupun artikel, ya, yang ditulis oleh individu yang bernama Ahmad Mursi ini. Dan ia sesuatu yang amat menarik, ya, untuk kita amati bersama. Jadi terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Itu antara yang berlaku sahabat-sahabat semua kepada individu ataupun pemandu lori ini yang akhirnya, ya, dipenjara kerana melakukan kenyataan-kenyataan sebegitu rupa, sehingga sanggup kononnya menawarkan RM 5 juta untuk menembak Perdana Menteri. Hakikatnya beliau sendiri pun tidak punya duit, hutang keliling pinggang, tetapi kerana rasa fikiran yang sudah dikuasai, yang sudah dihasut dengan kebencian, akhirnya menjadi seperti itu sahabat-sahabat semua. Jadi sebelum saya akhiri, saya kongsikan satu lagi artikel yang menarik juga, ya, untuk kita baca bersama sahabat-sahabat semua. Katanya sindrom sudah cukup jumlah. Ini 3 perangai keji Perikatan Nasional. Ini sindrom kalau kita lihat sebenarnya sudah menjadi penyakit, ya, kepada pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional, ya. Jadi tulisan ini, artikel ini ditulis oleh Injang, dalam warganya ditulis oleh Injang. Jadi saya ingin membacakan kenyataan beliau. Katanya tanpa wawancara khas agensi media bersama Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, umum dah sedia tahu memang idea pembentukan kerajaan perpaduan ini
ditolak mentah-mentah ataupun bulat-bulat oleh Perikatan Nasional dengan penuh angkuh. Sedangkan kerajaan perpaduan adalah usul yang paling rasional dan juga relevan. Cadangan itu sepatutnya disambut dengan baik oleh semua pihak tanpa mengira ideologi dan fahaman politik untuk sama-sama membangunkan negara yang sedang cuba sembuh semula apabila pasca pandemik menimpa. Jadi, kenapa ia ditolak? Itu satu persoalan yang menarik. Puncanya, kata penulis ini, ego, sombong dan tamak. Ego sebab walaupun tidak pasti dapat mendapat majoriti muda untuk tubuh kerajaan, Perikatan Nasional merasakan semua parti akan berhimpun belakang mereka sejak mereka adalah kerajaan terdahulu walaupun hasil tepuk atap. Oleh itu, Perikatan Nasional tidak rasa keperluan untuk berhati besar serta menghulurkan tangan tanda persahabatan. Bagi Perikatan Nasional, tak dapat mencapai matlamat lebih baik bermusuh dari bekerjasama. Jadi, memang padu sahabat semua. Yang kedua adalah sombong sebab daripada mereka serta yang lain, PN nak orang lain yang sertai mereka. PN rasa kalau serta pihak lain mereka akan jadi rendah diri. Walaupun jumlah kerusi dah cukup membuktikan mereka bukan superior. Mengenali PN, mereka memang dipenuhi makhluk delusional yang bukanlah dari kalangan manusia-manusia yang tahu menerima hakikat. Dan dah cukup jumlah sindrom. Dan tamak katanya. Yang terakhir, tamak kita sendiri tengok dalam tempoh singkat macam mana PN, Perikatan Nasional, menjara dan mentadbir negara sesuka hati. Lihat berapa banyak kes kantoi bila kerajaan bertukar tangan, mengadu gerakan jawatan, sebat segala, tutup parlimen sesuka hati, walaupun mereka mentadbir waktu negara tengah menghadapi pandemik global. Jadi mana mungkin dengan semua yang mereka dah pernah nikmati itu tiba-tiba mereka nak kena berpuasa atau slow down bila join pentadbiran parti lain. Sekali dah berasa enak korupsi, memang payahlah untuk mereka kembali ke pangkal jalan. Berlebay maupun tidak, sama saja tamak dan rakusnya. Secara logiknya, dengan tiada majoriti muda dan PN memilih untuk jadi pembangkang, dengan jumlah ahli parlimen yang agak selesa, sepatutnya kita boleh dapat barisan pembangkang yang solid, yang sangat berkemampuan untuk semak dan imbang kerajaan hari ini. Tetapi apa yang kita dapat? Barisan pembangkang bebal yang bercakap serupa badut, delusional, gila kuasa, clueless dan tak boleh pakai. Sampai wartawan pun malas layan mereka punya PC, iaitu rujuk pada PC mat jargon katanya. Jadi daripada ada pembangkang yang bangang, patutnya hari ini semua parti penggabung menjadi kerajaan. Dan sebab apa gunanya? Sebab apa gunanya ada pembangkang kalau sekadar nak jadi pembangkang yang tak berfungsi? Kerana ego, sombong dan tamak. Lalu kita dimomokkan pula dengan naratif dan sentimen agama serta perkauman. Mengatakan PN tidak akan menyertai kerajaan perpaduan kerana tidak mahu ada kerjasama dengan DAP. Tidak mahu terlibat dengan kafir Cina katanya. Dasar hipokrit anjing. Gerakan itu parti apa pula dan kenapalah dulu boleh bekerjasama dengan DAP? Kenapa sekarang tiba-tiba tidak boleh? Maka guna alasan agama dan kaum untuk tolak usul membentuk kerajaan perpaduan. Nyatalah bullshit semata-mata. Panas dia ya. Jadi perbezaan fahaman dan ideologi sememangnya perlu diraih dalam sistem demokrasi. Tapi biarlah perbezaan itu membawa kita ke arah kemajuan dan kejayaan, bukan ke arah kehancuran dan kemunduran. Janganlah sebab tamakan kuasa negara ini dijadikan medan perang politik, dihasut dan dibakar api kebencian dengan ketaksuban sebagai pemangkin, hingga yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Wow, terbaik sahabat-sahabat semua artikel yang ditulis oleh individu yang bernama Injang ini, ya, dengan sindrom dah cukup jumlah. Ini menunjukkan betapa kejinya ya Perikatan Nasional ya, yang hanya memandang kepada keuntungan mereka sendiri, menolak apabila mereka tidak menjadi kerajaan kerana mereka merasakan mereka lebih layak dan sebagainya, sahabat semua. Tidak boleh lagi. Jadi ini dia dua artikel yang menarik kita kongsi bersama dan fikirkan bersama sebenarnya. Ya, bagaimana pertama tadi seorang pemandu lori kerana dihasut, kerana otak mereka sudah dicuci sehingga menjadi mangsa doktrin kawaris pas, kata penulis itu lagi. Dan kerana tamak, ego dan sombong
Mereka sanggup menderhaka dengan menolak titah daripada Yang di-Pertuan Agong karena mereka menganggap mereka sudah cukup jomlah. Itulah dia sahabat semua. Jadi dua pembacaan yang menarik. Bagaimana pandangan anda sahabat-sahabat semua? Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan komen dalam atau pandangan anda dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.